Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua penonton-penonton yang bersama dengan kami pada malam ini. Dan Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Sekejap ya, sekejap. Baik, kita dapat bertemu lagi pada malam ini untuk seperti yang saya janjikan di awal, kita bertemu jam 8 tadi berkenaan dengan segmen Bicara Fundamental. Alhamdulillah kita dapat bersama. Dan kepada semua yang berada sekarang ini yang bersama dengan kami ingin meminta untuk anda terus menjaga SOP, sebab daripada 900 kita naik dan sekarang kita naik lagi 1400. Masya Allah. Hai, saya pun tak tahu, tak pasti macam manalah. Kejap dia naik, kejap dia turun, kejap dia naik, kejap dia turun. Dan kepada semua, kita teruskan jaga SOP supaya kita dapat mengurangkan sedikit rantaian dia. Dan insyaAllah kita boleh sembahyang tarawih, mungkin boleh beraya. Kalau tak di tempat sendiri, mungkin boleh rentas negeri. Sama-sama lah kita jaga SOP kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan episod 171 Bicara Fundamental bersama dengan Cikgu Yun, 31 Mac 2021. Dan kepada anda semua, share dan juga like, juga sumbangan bintang amat kami harapkan daripada anda semua. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat memberikan sedikit tanda harga daripada anda. Kepada yang penyumbang-penyumbang yang dah pun menyumbang di segmen-segmen sebelum ini, ribuan terima kasih. Dan saya mengharapkan anda dapat sekali lagi share. Itu yang penting, share ilmu yang bakal dikongsikan untuk malam ini dalam Bicara Fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Baik, kalau ada masalah audio ataupun visual, just letakkan di ruangan komen supaya anda dapat ataupun kami dapat melakukan pembaikan secara secepat mungkin. Baik, segmen ini dibawakan khas, dikuasakan oleh SM Malaysia. Dan untuk pengetahuan semua, dan mungkin ada yang dah pun tahu sebab apa lebih daripada 2 juta lebih klien bersama dengan SM, pastinya dalam dagangan forex, indeks saham, komoditi, saham logam dan tenaga. Dan sebab dia adalah antara yang terbaik di Malaysia ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, kita terus bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekejap, mana line cikgu? Alright. Waalaikumsalam. Sihat cikgu? InsyaAllah sihat. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, lama dah kita rindukan Cikgu Yun CTC dan juga perbincangan berkenaan dengan mata wang asing, dengan data-data berkala apa semua yang menjadi akar kepada setiap pergerakan candle dalam time frame anda. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini yang berada di ruangan komen, salam Cikgu Yun dan juga pasu daripada Fitri Hakim. Terima kasih Fitri Hakim. Jangan lupa share kepada rakan-rakan yang lain, juga penonton-penonton yang lain. Pastikan anda dapat share dan pastikan ilmu yang dikongsikan pada malam ini dapat kita sebar luaskan kepada trader-trader di luar sana, biar kita sama-sama dapat manfaat daripada perkongsian ilmu pada malam ini. Baik, tanpa membuang masa sebab kita dah lama tak bersama dengan Cikgu Yun, so bercuti. Baik, dan saya serahkan kecopang buat cikgu untuk mukadimah kita pada malam ini. Silakan cikgu. Baik, terima kasih DJ bertugas pada malam ni. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam kerahmatan Allah. Alhamdulillah, sekali lagi syukur kepada Allah SWT, saya dapat lagi dipertemukan dengan semua anda, semua kalian, semua tuan-tuan, semua saudara-saudari, tuan-tuan, encik-encik
ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang yang bersama-sama dalam live on air pada malam ini, khususnya dalam Bicara Fundamental. Kali ini kita akan ikut udara sekali lagi di hari dan waktu yang sama, lazimnya malam Ladies Night kita, untuk melihat situasi terkini tentang data-data berkala ekonomik yang menjurus kepada pemilihan yang bersesuaian ataupun yang kita lihat ada potensi dalam kita sebagai seorang financial instrument traders. Baik, hari ini 31 Mac 2021, iaitu hari terakhir di bulan Mac 2021. Syakban kita dah menghampiri kepada malam yang ke 19, 20 macam tu. Dan sekali lagi kita akan dengan izin Allah kita bertemu nanti di Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya doakan semua, diri saya, diri tuan-tuan dan semua yang mengikuti siaran ini, untuk kita bersama-sama dalam Ramadan Karim Al-Mubarak, insya-Allah. Dan sebagai seorang traders, sama ada currency ataupun apa juga counter pilihan, cuba kita lihat apakah kesesuaian kita pada malam ini. Sebenarnya kita akan cuba tengok dulu di kita punya kalender berkala kita. Okey, di sini tentunya kita akan dapat melihat beberapa bentuk perkara yang akan menjadi pilihan kita. Allahu Akbar. Kita lihat daripada 28 sekarang, hari bulan 3 hari Ahad yang lalu, Sunday. Okay, Sunday morning. Itu bukan Stefani punya cara lah. Bila sampai kepada orang Melayu, ujungnya hari Sabtu dah, half day. Hari Ahad, cuti, Isnin boleh lah. Satu orang Melayu boleh cakap tak? And then Isnin dan Selasa, semalam dan kemarin kita dapati tidak ada sebarang bentuk high impact yang mendorong pergerakan pasaran. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah ini, tuan-tuan. Biden speak. This is the most powerful high impact. Kalau saya letakkan the most powerful high impact dalam semua sektor dan melidakkan makroekonomi. Baik. Bukan bermakna kita salah buat pilihan, tidak. Kenapa saya katakan begitu? Biden speak sebab tuan-tuan kena ingat, seorang presiden bila dia ada sesuatu wawancara ataupun sesuatu announcement, tentunya ia lebih besar daripada segala-galanya untuk ekonomi negara tersebut. Yes. Ya, bukan pastinya. Ini bukan Jeremy Powell, bukan. Ini bukan Catherine Zeta-Jones, itu Demas Auzoro, salah. Kita ke belakang sikit. Ini bukannya Andrew Bailey, seorang British yang bangga dengan 007 dia, bukan. Ini Pak Biden. Kenapa ayat saya jadi macam tu, tuan-tuan? Siapa belajar dengan saya dia mesti watak-watak je, semua watak-watak teror. Tapi kenapa ada dalam benda ni? Sebab watak-watak itu dia memberi pengaruh. Tetapi pada malam ini, insya-Allah pada jam 4.20 pagi, saya highlight pada tuan-tuan, ini akan merubah trend yang ada sekarang dalam sekelip mata, insya-Allah. Walaupun perubahannya adalah kecil ataupun tidak mengganggu perubahan secara majoriti, tetapi dia akan memberi kejutan budaya, macam culture shock. Oh my god, I'm telling, but now they are turning to bullish. What happened? Kenapa jadi macam tu? Okey, kita kembali dulu kepada 31 Mac malam inilah. Ni kan dah masuk 1 hari bulan 4 nanti, insya-Allah. Bloody full April lah, kata orang Jawa cakap, bloody full April on the way. NFP non-farm implement change, mencatat bacaan pada saya power. Padu ni, bacaan ni padu. Cuma dia sedikit tergelincir 552,000. Ampun ya Allah ya Tuhanku. Bayangkan 176,000 previous, dia boleh fokuskan ke 552,000. Mereka yang alert tentang perubahan section dalam employed, ialah gaji menggaji, kerja bekerja, di semua cakap, wow, Amerika bulan ini atau bulan lepas begini punya hebat kerja baru yang mereka cipta. Baru bulan 1, bulan 2, bulan 3. Tapi kena ingat tuan-tuan, silakan saya ingatkan, ada sebabnya. Pusingan kitaran ekonomi dunia terbahagi pada 4 zon, iaitu suku tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat. Maka hari ini adalah penutup pada suku tahun pertama. Dan penutup suku tahun pertama kebanyakannya adalah hari-hari mengira dividen. Alalah, berapa lah untung. Semua dia kira begitu. Itu bahasa saya. Tak percaya tengok sendiri. Siapa ada buy saham Apple? Oops, tercakap pula. Oops. Apple ke? Tercakap. 517k, nampak dia merah kan? Nampak dia merah. Okey, nampak dia merah. Memang merah. Jadi bila merah begini, orang akan kata, oh, this is the good time to sell.
Sell apa? US dollar, sebab depannya USD. Jawapannya betul lah, memang kena sell kan. Jadi boleh sell. Simple kan. Okey, tetapi bacaannya besar ya. Saya bagi tahu dia besar je apa. 500,000. Maknanya 1.5 juta kerja baru. Betul. Jadi berhati-hati tuan-tuan, akan datang. Adakah dolar akan semakin memuncak atau climax, ejakulasinya tak menentu sekarang. Dan itu kita lihat untuk sekarang ini, bermakna peluang menjual dolar untuk jangka masa sekarang ini, yes, very very relevant to sell the dollars. Saya belum tengok MT4, tapi saya nampakkan begitu. Anda pilih sendiri lah kalau nak sell dolar kan. Baik. Siapa belajar teknik boleh tengok nak entry kat mana ya. Okey, kemudian kita dah nampak segini. Okey, seterusnya adalah Biden ya kan. 4.20 pagi ni waktu-waktu tahajud, hampir ke penghujung lah, ataupun pertengahannya kalau cantik jam 3 pagi. Yang saya katakan ini mampu mematahkan makroekonomi data. Kerana apa tuan-tuan? Kerana saya rentetkan sedikit. Ini terkait dengan rangsangan stimulus 1.9 bilion ya, yang sebelum ini rancak mereka ceritakan bila nak dilancarkan kan. Biden dah dapat kelulusan Dewan Senat, betul, 1.9 trilion pandemic monetary package rangsangan pandemik mereka 1.9 trilion. Okey, dan dalam pada masa yang sama dah berjalan perlahan mengikut stages. Okey, jika tuan-tuan, pada mereka yang mengikuti saya, yang mengikuti perkembangan saya ni kadang-kadang tak pandai dan tak hebat macam superstar yang lain. Follower dia cukup ramai, saya tak ada follower sangat pun. Cuma apa saya nak bagi tahu, saya ada menyatakan dalam wall saya sedikit je lah, ayat saya sedikit comel kecil-kecil aja. Masa tu Janet Yellen punya ayat. Kalau saya nak tunjuk, saya tunjuk macam ni. Nanti saya tunjuk kenapa saya kata ada potensi untuk tuan-tuan fahamkan perkara ini. Kenapa ayat saya jadi macam ni? Ayatnya simple je. Kenapa kita perlu highlight benda ni semasa Biden berucap nanti? Sebabnya mari kita lihat. Tengok ayat saya simple. Sebab saya cuma saya nak tunjuk ni. Jangan tengok gambar yang bukan-bukan, gambar yang tu je. Ini ada kaitan dengan apa yang Biden akan insya-Allah lancarkan malam ni. Kita ingat makroekonomi ni, dia kesan dia bukan hari ni besok. Dia kadang-kadang memerlukan sedikit waktu untuk dia memberi rangsangan, kerana dia adalah berbentuk arahan, dan arahan ini akan berbentuk tempoh, dan tempoh ini akan memberi keputusan dan result. Dia bukan setengah orang skaping 5 minit, 1 minit terbang-terbang berlangit, jatuh-jatuh ke bumi. Bukan begitu tuan-tuan. Dia begini ni saya tunjuk. Apa salah lambat sangat ni? Jauhnya. Jauh tak jauh lah, tapi jelas lah. Terjun juga di kawan ni, nak terjun lah ni. Okey. Satu, dia kata Makcik Yellen tiada kenaikan cukai. Makanya pepahamlah naikkan cukai semasa Yellen. Kenapa saya kata Yellen? Ini yang saya sebut. Baik, saya melihat Makcik Yellen, jika cukai naik, iaitu kenapa cukai USD naik, dia akan men-skyrocket. Maknanya dia akan boost upkan dolar. Kenapa sebabnya? Jika low ataupun rate pinjamannya rendah, maka USD akan gegar untuk jatuh. Maksudnya begini, perhatikan, ini 19 Januari, nampak macam bongok je kan, jauh sangat 19. Apa punya cerita 3 bulan lepas pun nak cerita sekarang. Orang nak entry ni, iyalah kamu nak entry, saya faham. Nak makan besar, nak makan kecil, nak apa ke dada, nak kaya raya, pilihan masing-masing. Tengok kaitan dia. Ini nampak cukai. Package yang dilancarkan oleh Amerika Syarikat, oleh Joe Biden, nilainya adalah trilion. Kita memberi, tapi macam mana dia nak ambil balik? Di dunia ni tuan-tuan, cara untuk dia dapatkan income yang paling senang dan secara paksa dan terpaksa, you tak boleh elak, adalah melalui ufti. Itu bahasa zaman khalifah. Jahiliah kata ufti, sekarang panggil cukai. So tengok, saya dah 19 Januari saya dah hint. Sebab kenapa Yellen? Sebab Yellen lah satu-satunya wanita yang dilantik sebagai Treasury Secretary oleh Joe Biden untuk bantu dia grab dolar supaya kembali mendapat pulangan dia secara
perlahan, tetapi pulangannya sangat besar dan lebih besar dari apa yang Donald Trump ambil dengan cara yang sopan, iaitu kenaikan cukai. Jadinya tuan-tuan, dalam 4.20 malam ini, 4.20 pagi nanti, sesiapa pun yang berjaga malam atau yang rajin ambil tahu, ambil tahu rajin, atau besoknya lah, kalau malas-malas pun besok, mana-mana pun institusi penganalisis ekonomi akan digest apa yang Biden cakap. Tidak boleh tidak, cara untuk Amerika ambil balik ROI dia dari spending 1.9 trilion dan penambahan perbelanjaan untuk kenaikan infrastruktur adalah dengan kenaikan cukai. Dan bila USD naik cukai ataupun Amerika menaikkan cukai, maka dolar akan skyrocket. Tengok MT4 masing-masing tuan-tuan. Tengok MT4 masing-masing. You dekat mana dolar kamu? Dekat mana emas kamu? Dekat mana pound sterling kamu? Dekat mana Aussie dollar kamu? Dekat mana USD CAD kamu yang sekarang tengah berperang USD CAD ni? Dengan minyak yang tiba-tiba naik, dolar jatuh. Nak jatuh tak jatuh, nak jatuh tak jatuh. Dengan emas yang semalam-semalam, bangga tengah sell. Yeah, aku sell. Power, modal 10, tuai 3,000. Wah, dengar cengang, babe. Alamak terenya kau. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Tapi do you know the selling option yang kamu buat, is it dalam keadaan yang konsisten? Untuk tempoh yang berapa lama? Untuk tempoh semalam atau hari ni, atau mungkin sebulan, atau mungkin seminggu? Jawapannya, lantak pi lah, kau yang sell, bukan aku yang sell. Itu jawapan saya. Okey, yang penting masing-masing nak buat profit kan. Baik, malam ini insya-Allah jam 4.20 pagi nanti, atau mungkin esoknya, siangnya, pelan-pelan perhatikan apa yang Biden nak daripada monetary stimulus fiskal COVID-19, iaitu daripada kelulusan 1.9 trilion untuk dia tambah lagi mungkin jadi 2 trilion atau 3 trilion dan menaikkan cukai Amerika, sama ada cukai bisnes, cukai korporat, cukai individu, cukai apa saja dalam global dunia yang berurusan dengan Amerika, dinaikkan cukai, maka dengan ini dolar akan skyrocket. Tak ada handbrake tuan-tuan. Cikgu, sikit. Cukai ni untuk semua penduduk AS ataupun luar yang nak berurusan dengan AS? Oh, dia ada kategori. Dia ada business tax, dia ada global tax, global economic tax. Ni dua ni yang popular. Kalau dia kata business tax, automatik lah semua cukai. Dalam negara pun dia henjut, luar negara pun dia henjut, yang berkait dengan perniagaan, perdagangan dan sebagainya. Kalau dia kata economic global tax, bermakna semua rakan dagangan Amerika di dunia akan dicukai dengan cukai yang baru. Tuan-tuan, dia bukan pergi tembak negara bang 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 bang, kau bayar aku tembak. Tak ada. Itu iPhone berapa harga? Tak ada, mahal bang, baru $1,000. Lepas cukai 1,500. Dari 1,000 pergi 1,500, 50% naik. Macam bagus, saya faham. Baik. Saya bukan saya nak tekan tuan-tuan kena ikut apa yang saya buat. Sebab macam mana? Sebab saya punya konsep adalah bila kita dapat satu mekanisme untuk faham kenapa kita nak tekan benda ni untuk bantu kita trade. Tuan-tuan nak trade, nak ambil harga dekat mana pun, saya tak peduli. Ada aku kisah. Teknik apa sekalipun, kalau secara rough figurenya, kandang terbang, gajah terkepit, itik berenang, lautan dalam, digauk dengan itu, macam-macam teknik. Saya tak kisah, tak ada masalah. Cuma saya kata okey. Tapi kenapa nak kena gajah terbang? Itu contoh. Oh, sebab harga dah sampai sini cik, lepas tu dia pergi ke sini, lepas tu dia ke sini, kita dah dapat zone, kita entry. Tak betul. Kalau kata tak tahu, mesti kamu tahu kenapa. Maknanya tak salah. Boleh, tak ada masalah. Boleh teknik macam itu. Apa saja pun buatlah, insya-Allah boleh. Sebab kamu yakin. Tapi kamu tahu tak kenapa dia jadi macam tu? Itu pasal disiplin saya kat sini pun betul. Saya pun tak salah. Tak salahkan tu keceriaan tak betul. Itu memang betul sebab kamu yakin. Cuma dalam fundamental ni, dalam makro ni, ataupun disampingkan kitaran ekonomi ini, tidak mungkin sesuatu perkara itu berlaku tanpa ada sandarannya, tanpa ada asbab musababnya.
tanpa ada perkara yang mendorongnya. Ni air saya buka. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum. Sejuknya sedap. Air ni kalau saya letak je macam ni, dia boleh saya minum tak? Siapa yang buat air ni hilang? Saya minum. Sebab saya gerakkan dia untuk saya minum. Jadi air tu habis. Sebab kita tahu ini air, memanglah air, banyak manfaat. Tapi kalau terletak je itu tak dibuat, tak jadi apa-apa kan. Sama juga dengan market tuan-tuan. Jadi saya harap dia perlukan digesting dan dia perlukan rentetan daripada suatu peristiwa yang lalu kepada peristiwa yang lalu. Kalau Yellen dah dilantik sebagai Treasury Secretary, iaitu Setiausaha Perbendaraan Amerika oleh Biden, dan dia dah mengaku dan dia akan pastikan Amerika akan dalam keadaan yang baik dengan harta yang terkawal, dengan kedudukan keuangan yang stabil, lebih baik dari apa yang Donald Trump buat sebelum ni. Pada asalnya mereka kena ikat perut. Lepas mereka ikat perut, mereka kena pastikan apa yang mereka puasakan tu dapat pulangan. So malam ini insya-Allah, jika Biden menjelaskan benar tambahan itu berlaku, infrastruktur ditambah, monetary package stimulusnya ditambah daripada nilai 19 mungkin 2 trilion, 3 trilion dan sebagainya, ikut suka hati dia ataupun kesesuaian dia. Dan dengan cara bagaimana nak dapatkan semula pulangan tu, sebab Fed akan tanya, kita nak belanja banyak tapi macam mana kita nak dapatkan balik? Asyik bagi je. Bila masa nak kutip, tak ada masalah, kita naik cukai. Cukai tang mana? Cukai tang bisnes, tang global ekonomi cukai, cukai korporat, cukai apa lagi dia nak? Cukai kepala? Bantai lah, tapi cukai. Ada banyak jenis, tapi cukai yang besar yang tidak boleh dielak. You need to pay the tax. Without this tax, there is no deal with US. Benda ni benda yang nampak sopan tuan-tuan, tapi keras hujungnya. So jelas. Jaga cukai Amerika. Jika dia hike the tax, insya-Allah dolar skyrocket lagi. Dia tak peduli makroekonomi sekarang ni, tak peduli. Untuk minggu ni jangan diharap. Untuk ni tak ada. Biden ni paling penting. Kalau dia tembak mati jahanam, barulah ekonomi tu jatuh. Yang mana Pak Biden saya gurau-gurau. Mana dahsyat juga ni dia Biden ni. Itulah dia. Okey tuan-tuan, saya tak suruh tengok Facebook saya sebenarnya. Saya nak tutup balik lah. Cuma saya nak tunjuk ini, saya dah highlight daripada bulan 19 Januari. Perlahan demi perlahan, yang sikit-sikit menabung apa semua tu tak apalah. Siapa Janet Yellen ni, apa kesan dia, kenapa mesti dia. Dulu dia adalah chair lady untuk Federal Reserve, tapi sekarang dia committee hold the confirmation hearing Treasury Secretary nominees. Ni masa ni dia baru nak angkat sumpah. Dia di interview, adakah you mampu? Ya, saya mampu. Saya menyokong dasar kerajaan, saya menyokong Joe Biden sepenuh hati. Saya sayangkan Amerika dan saya akan gunakan kepakaran saya untuk menaikkan semula nilai Amerika Syarikat. Wow. Saya ikut perkembangan dia. Itu sebab saya boleh bercakap. Kalau saya tak tahu si Yellen ni siapa Makcik Yellen ni? Dia duduk lepak sebelah rumah, medang tepi jalan, minum tapi tak kenal siapa. Jiran sebelah ke? Kenal dia siapa, insya-Allah tuan-tuan nampak. Sebab tokoh-tokoh macam saya kata 007 lah tadi, tak siapa-siapa, Lucinda Jones, dia adalah nama-nama besar dalam industri filem. Tapi kan dia memberi rangsangan, orang datang pergi panggung tengok dia. Wah, kerana nama je. Macam juga dengan Yellen, orang beri perhatian pada dia. Okey, terima kasih. Saya tutup balik Facebook saya ni. Pertama tuan-tuan je, bukan nak tengok Facebook saya tak ada apa sangat pun. Cuma nak tunjuk. Okey, itu 4.20 malam. Kemudian kita ada OPEC. OPEC ni, untuk meetings OPEC ni adalah suatu mesyuarat tentang produser minyak ataupun pembuat minyak di dunia. Pembuat tu bukanlah dia bancuh jadikan minyak kan, pengeluar minyak lah maksud saya. So ini akan terkesan dengan situasi sekarang, sama ada akan ditingkatkan jumlah pengeluaran minyaknya ataupun mungkin dia kekal dengan sekarang. Kita maklum tuan-tuan, vaksin sangat memberi kesan kepada global economy. Even IMF sendiri pun hari ini declare Malaysia akan ada kenaikan KDNK di 2021. Memang mendadak naik sebab Malaysia menjalani program vaksinasi, susah nak sebut. Okey. Yang sebenarnya dikatakan vaksinasi ini dah mematahkan penyebaran COVID-19, maka urusan
perdagangan, urusan import export, terutama GDP growth domestic product akan kembali rancak dan peningkatannya dijangka berkali ganda kerana sebelum ini dah pun dalam keadaan compression ataupun dalam keadaan yang pending, sekarang ini akan dibuka semula. IMF dah bagi statement hari ini, keyakinan pelabur, Bank Dunia dah nampak, maka yakin. Dan even Bank Negara pun hari ni dia buat statement rasmi, semua orang boleh tengok dekat berita pun nampak, yakin KDNK Malaysia akan bertambah dari 6% hingga 7.5%. Tinggi tu. Tinggi. So insyaAllah dia akan berlambat semula kat Malaysia. Alhamdulillah, syukur. Amin. Cuma yang tak berapa menarik, inflasi naik. Itu je lah. Lebih pada 2%, 2.5 ke something macam tu. Maklumlah kita baru nak start. Balik. Tetapi yang paling penting GDP kita meningkat. Bila GDP kita meningkat bermakna sektor pekerjaan rancak kembali, aliran tunai luar negara untuk masuk semula dalam melabur juga semakin baik. Perbincangan ataupun mega-mega projek yang sebelum ini perlahan ataupun terhenti bermula semula. Itu berita yang baik untuk kita, alhamdulillah. Jadi secara tak langsung kita panggil apa? Ekonomi global termasuk, dan kita adalah negara yang termaju setakat ini untuk ke arah itu dalam dunia ketiga. Begitu juga dengan Joe Biden malam ni, dinanti-nanti. Ramai tunggu ni. Dia buka mulut je, okay, we are passing 2 trillion infrastructure. Maltroket dollar terbang ke atas. Lebih pada 1.9 yang dah diluluskan oleh Senat sebelum ni. Jika dia kata lebih atau nak belanja lagi lebih, 2 trilion, 3 trilion, tak kira berapa, tapi trilion, insya-Allah dolar terbang. Kalau tak terbang terus sekarang, besok pada 24 jam dia terbang. Digesting tu akan berlaku berterusan. Okey, nanti kita ke NFP semula untuk lusanya, insya-Allah 2 April ya. Okey, 2 April jam 8.30. Ni data, kita maklum data yang paling gagah perkasa kan, sangat perkasa. Dan sangat ego, sangat sombong dan sangat menjadi perhatian. Ya, the king of economic data kita NFP. Cuba tengok data gaji kita, NFP menyusut dari 0.2 kepada 0.1. Baik. Jika data gaji yang menyusut ini nampaklah tak berapa seronok lah kita dengar kan. Ada gajinya makin kecil lah pula. Kerja banyak tapi gaji kecil. Gitulah rupanya itu. Okey, tapi tak mengapa. Apa yang kita perlukan, dia perlu melekatasi atau melepasi dari 0.1 kepada 0.2 semula. Jika ini kepada 0.2, insya-Allah dolar akan kembali mendapat demand. Demand tu maksudnya apa anak-anak? Maksudnya bid. Bid tu maksudnya apa? Buy. Tekan sampai penat. Gitu. Sampai not enough money. Buy, bukan sell. Itu baru data gaji. Yang paling besar yang inilah. Yang ini kita ada NFP macam ni dah gitu. NFP pun besar bacaan ni tuan-tuan. Ada dari 379 kepada 352. Jadi 352 ni kita 352 maafkan saya. 652. Hampir 2 kali ganda ni. Ya Allah, banyaknya kerja mereka ya untuk bulan 2 ni. Ampun. 652. Banyak ni. Lebih 500,000 juta. Takdirnya lah jawapannya pun, ini pun dah 500,000 dah hampir-hampir sama kan. Untuk ADP ni, ini kalau 600,000 juga memang padu lah mereka. USD. Dah lah Pak Biden kata nak naik, nak tambah lagi belanja. Jadi makin seronok lah kita siapa trader USD. Siapa yang buy dolar sekarang memang senyum lebar. Kan jadi macam tu sebab Pak Biden. Kalau Pak Biden cakap 2 trilion, kalau dia kata tak jadilah, cancel, lagi 3 bulan tangguh, mendadak jatuh je. Tak ada handbrake. Maknanya dia orang kena tunggu ni pukul 4 ni. Tambah ataupun berkurangan ataupun KFV. Gitu. Ada 3 benda yang kita cakap. Ya Allah, takut je. Okey, dan saya tak tengok chat, tapi saya rasa ada impak terhadap dolar Amerika sekarang. Mungkin sebab pertama sekali untuk data semasa dia akan menjatuhkan dolar sebab kita nampak dalam keadaan yang menyusut untuk ADP ini, tapi masih lagi kadar yang besar. Okey, dia masih menyusut. Bermakna kejatuhan dolar pada saat ini memang kuat tetapi tidak dalam keadaan yang sustain. Dia perlukan ni pagi nanti 4.20 ni nak jatuhkan terus atau nak patah balik ke atas. And then hari Jumaatnya alhamdulillah kita akan ketemu NFP. Ni kita fahamlah NFP dia perlu mengatasi bacaan tuan-tuan.
652 mungkin 700. Kalau dia 700 memang Superman lah. Sebab Superman yang boleh terbang, Batman tak boleh terbang. Kalau dia sama? Kalau dia sama dia akan dalam keadaan dibantu oleh Biden punya speak. Okay. Biden akan support. Biden ni statement dia boleh menidakkan makroekonomi. Wow. Seketika lah, bukan selama-lamanya, seketika. Sekejap mungkin, lah. Sehari 2 hari jadi macam tu. Minggu ni ke jadi macam sengit sikit ke kan. Alamak, patut terbang tak terbang, Bidennya hal. Contoh. Okay. So minggu depan baru dia akan restart untuk digest keseluruhannya. Sebab kita perlu tahu apa yang Pak Biden ni nak sampaikan setelah cukup suku tahun pertama. Sangat penting. Okey, tu. Dan NFP jika dia menyusut, maklum sendirilah, untuk masa tersebut akan berlaku spike yang mendadak, ya. Spike ni ada 2 jenis tuan-tuan, kena faham. Sama ada spike ke atas, spike ke bawah. Tetap depannya spike. Gitu. Spike. Nama spike. Sama main volleyball dia spike. Maknanya pukulan, tamparan, pukulan, gitu. Okey, kedua kita ada unemployment rates. Ini juga sangat menarik perhatian saya tuan-tuan, sebab dia menyusut agak besar, ya, daripada 6.2 kepada 6.0. Apa maksudnya? Jika kita lihat dari pembacaan ini, kita dapat meletakkan suatu panduan, ya. 6260 banyak menyusut tu, banyak unemployed. Saya tak bekerja, tapi saya bukan jobless, cuma saya tak unemployed. Macam mana tu nak cakap? Saya bukan jobless, tapi saya tak unemployed. Macam mana tu? Saya ni unemployed but not jobless. Tu peribahasa yang saya amal lah. I unemployed but not jobless. Gitulah. Dia menyusut begini. Kita tak unemployed menyusut dah banyak juga ni tu, ya. 62 pada 0. Banyak, tinggi. Ni kata tinggi. Cuba dia keluar 5.9. Ampun, memang the powerful lah. The Avengers lah kat atas. The Avengers. Iron Man ke depan dulu. Nanti bila begitu kita faham bahawa kedudukan untuk peratusan unemployed yang belum bekerja itu semakin menyusut, sebab kerja yang baru semakin tinggi dan mereka mengambil kira untuk menerima pekerjaan. Jadi ketika kombinasi antara average hourly earnings, NFP dan employment rates ni akan memberi kesan yang sangat besar untuk 24 jam pertama, iaitu sepanjang hari Rabu ni nanti, insya-Allah, sehingga berakhirnya waktu Wall Street pada jam 5 pagi esoknya. Jadi mula-mula sekali kita akan tengok NFP-nya. NFP ni berapa bacaan utama dia? Dia beat atau dia unbeaten? Beat it, itu salah. MJ Jackson salah, itu beat it. Unbeaten itu tidak ditewaskan, ataupun dia stagnancy ataupun ranging. Stagnancy ni tak mungkin lah, jarang berlaku, sebab pembacaan ni menggunakan figure yang kita tahu digitnya banyak kan, jadi mesti ada perubahan walau 1-2 digit. Jadi 2 perkara je lah, beat atau unbeaten, sama ada tewas atau menang. Jadi kita tengok yang NFP dahulu untuk pembacaan utama, kemudian kita digest untuk average hourly earning dan juga unemployment rates. Jika ketiga-tiga ini mencatat bacaan yang beaten, maksudnya menewaskan, maka untuk 24 jam ini pada 2 April adalah sangat baik buy the dollar. Sangat banyak, sangat lah ni. Sangat baik untuk kita buy dollar. Itu bahasa lembut yang malu saya nak cakap. Jika dia bercampur, ada yang beaten, ada yang beat, ada yang beaten, ada yang unbeaten. Beaten tu gigit, Python salah. Beat, unbeaten, okey, bercampur-campur. Senang cakap, merah hijau lah. Merah hijau. Kena berhati-hati. Dia akan bercampur-campur, pergerakannya volatile dan keadaan yang cepat berubah dalam masa-masa yang dekat. Jadi pada mereka yang menggunakan teknikal, dinasihatkan adalah melihat kesesuaian teknikal masing-masing
untuk melihat paras-paras harga tertentu yang bersesuaian ya, insya-Allah pilihan itu sebenarnya memang terbaik untuk tuan-tuan. Tidak ada satu pun pilihan yang tuan-tuan pilih sebenarnya tidak baik. Semua teknik dunia ini sangat baik. Saya akui sangat baik. Dapat zone entry harga di mana, kan? Dapat untuk melihat sasaran take profit di mana, stop loss di mana. Sebenarnya itu sangat baik. Bukan semua orang mampu ke arah begitu. Hanya orang yang trade sahaja dia tahu macam tu. Yang tak trade tak tahu. Apa benda harga ni, tarik sana tarik sini ke mana-mana ni, tekan aje lah. MC depo lagi. MC depo lagi. MC depo panjang muncung depo lagi. Itu orang yang tak faham. Tapi saya yakin tuan-tuan di luar sana, walaupun apa saja teknik yang anda pakai, saya yakin insya-Allah dia memang yang terbaik untuk tuan-tuan. Sebab tuan-tuan sendiri yang menyaksi dan menikmati take profit tersebut. Saya yakin insya-Allah, mudah-mudahan. Baik tuan-tuan, saya dah letakkan sepanjang minggu ini apa yang kita perlu highlight. Kenapa saya terpaksa buka saya punya Facebook yang tak berapa cantik tu. Bukan ada apa sangat pun Facebook saya kan. Nak kata like tak banyak lah, 12 je. Bukan banyak sangat pun, ribu-ribu like. Kadang pun tak ada penting je lah. Saya cakap gitulah, sebab ada je. Cumanya nak mengaitkan Makcik Yellen tadi di 19 Januari itu, kenapa saya tunjuk, dan untuk malam ini adakah ia ada relevanisasi sesuatu yang terkait pada saya? Ya, ada. Sebab kita akan melihat adakah percukaian Amerika pada malam ini ditingkatkan tax hikes. Jika ia ditingkatkan, insya-Allah dolar akan skyrocket. Dan kenapa saya kata begitu? Sebab mana-mana negara pun, jika mereka ada dasar polisi, jika mereka memberi kebajikan atau terpaksa mengeluarkan pelayanan yang besar, dia mesti ada mekanisme untuk kembalikan semula perbelanjaan yang besar. Bukan hanya tahu berbelanja, dia mesti tahu macam mana untuk collecting semula. Collect balik, kata Pok Su. Anak saya kata Pok Su. Pak Su lah, Pok Su. Pok Su. Salah Pak Su kata dia. Pak Su tu Pak Su. Lantaklah anak-anak kecil cakap. Tapi dia faham lah. Terima kasih. Gitu. Jadi itu paling penting saya highlight. Macam mana kita tak faham pun, cuba dapatkan sedikit pendekatan masing-masing. Mana-mana pun jurnal ekonomi akan highlight perkara ini. Banyak perkara. CNN ke Bloomberg dan sebagainya yang besar-besar tu, Reuters ke, dia akan tengok ke arah itu. Ya, betul, Amerika akan melancarkan. Kalau dia kata akan melancarkan pun cukup. Akan. Memang dah terbang dah. Lagi-lagi confirm dia naik. Memang terbang tuan-tuan. Tapi jangan tanya saya sampai mana, waktu saya tak tahu. Itu kena pergi teknikal. Sampai sini. Itu tak kira lah. Tapi apa yang saya asuh adalah tuan-tuan berani buat keputusan. You must be brave enough to make your own decision. Whether you are decision maker or you are being forced to make decision. Buy lah, aku cakap buy. Pasal lah duit aku nak buy, aku suka lah. Sell pun aku suka lah. Pun kita tak boleh halang orang kan. Betul. Karakter masing-masing. Baik tuan-tuan. Okey, lagi sekali, apa lagi yang perlu saya letakkan sebagai macam mana kita rasa kita nak tengok kekuatan dolar ni kat mana kan. Kalau misalnya saya suka merujuk saya punya treasury yield kan. Ni saya punya yang selalu saya highlight tentang notes bond 10 tahun ni. Ini sangat baik untuk mereka yang melihat situasi emas. Betul tak? Sebab semakin tinggi kenaikan yield, dia akan merendahkan nilai pulangan non-yielding asset. Non-yielding asset kan, iaitu emas kita. Dan sekarang untuk bond kita, previous ataupun semalam previously maksudnya yang sebelumnya, tertinggi mencatat sampai 1.723. Memang saya meletakkan yield Amerika paras 2.00 ke atas, lebih pada 2% dividen. Yield Amerika ni boleh terbang tinggi.
Dan ini boleh memurahkan emas. Boleh pakai meh lah ni kau sampai ni. Kau sampai sini aku beli murah dia, tak mahal. Tak mahal. Akak cuma jual kopok ekor dapatlah beli gelang meh dia jengkal. Amboi, sejengkal belinya. Sebab saya cakap begitu tuan-tuan kerana saya menyaksikan di kawasan saya, ramainya orang beli emas. Serius, saya tak bohong. Saya tengok sendiri di Poh Kong tempat saya tengok, ya Allah, ramainya orang beli emas. Murah ke? Kadang-kadang tanya-tanya dengan Makcik Markona jiran belakang rumah, tepi kat ujung tepi parit tu, sebelah parit. Tak adalah tu, tak mahal lah, murah je. Cik beli pun tak banyak, 4 lembar je. 4 lembar bersama mana 4 lembar. Berapa harganya cik? Tak mahal, 170, 210, 2 hari 300 lebih. Bayangkan masyarakat yang begini melihat potensi untuk membeli emas masa kejatuhan dah terdidik. Bermakna peluang mereka yang maksud saya dalam golongan pertengahan, golongan rendah atau golongan high class, dah mampu untuk memiliki emas. Tak macam dulu hanya orang kaya-kaya boleh pakai emas kan? Ya, betul. Sekarang tak kisah lagi nak beli emas cap apa, cap itik, cap angsa, cap basikal, cap roti canai, yang penting emas. Orang dah boleh beli. Jadi dengan treasury notes begini, walaupun kita cuma nampak Tok ajar saya tengok benda ni je, tengok je lah sambil penat, saya cakap tengok. Besok dia tengok lagi. Apa yang kamu nampak? Saya nampak dia jadi merah. Lagi nampak apa? Dah merah. Lepas tu Seketul dia berubah. Seketul tu macam mana? Ni 17, sat lagi jadi 16, sat lagi jadi 13, sat lagi jadi 14. Dia ke bawah. Tu maksudnya apa? Maksudnya menyusut. Kalau menyusut apa maksudnya? Mestilah kurang. Kalau kurang apa maksudnya? Kurang maksudnya sell. Memang apa yang kau nak sell? Dolar ke? Mas ke? GPP ke? Jika dia dah boleh ke arah itu, baru saya bongkar satu-satu. Bagus. Jadi tak sia-sia lah kau tengok benda ni kejap 17, kejap 16, kejap 15. Dah nampak? Dah nampak. Ada alasan dia kan. Sebab apa kena tengok benda ni. Mengaji dengan saya jadi kasar. Sebab apa ni hari-hari tengok benda ni je. 05 tengok tak bergerak. Cuba kau refresh. Bergerak lah tu. Siapa kata tak bergerak? Sebab kau pemalas nak gerakkan dia. Jangan marah lu. Betul saya mengajar macam tu. Nak belajar dengan saya? Tak payahlah tuan-tuan. Pergi cari orang lain lah. Orang yang tu lagi terror. Boleh tunjuk skrin yang besar-besar, boleh tunjuk screenshot yang hebat-hebat, boleh tunjuk take profit yang ribu-ribu. Saya tak ada apa nak tunjuk. Sebab saya sendiri pun sebab tu tak nak tunjuk. Ribu-ribu pun tu tak nak tunjuk. Tu makan sendiri. Ayuh pak. Sempit kubur tibai, makan di orang. Jangan main-main. Okey. Ini dia ada. Kejap naik. Okey. Dah tahu yang tu kan? Dah tahu bila dia naik dia turun, apa yang kita nak tengok. Okey, lepas dah nampak dia naik turun, pergi dekat kaunter apa? Pergi kaunter emas gold. Okey tu ni kaunter gold. Saya dah nampak. Apa lagi saya nak buat? Okey, kalau dah tahu macam tu, kita kecilkan sedikit di sini. Kita pergi dekat satu. Alah, ini semua orang boleh nampak kan, investing.com ni. Semua orang tahu, betul tak? Betul. Kalau saya buka investing.com macam ni, tuan-tuan, boleh nampak kan? Sekarang dah tahu kan kenapa dia terdetik tu seketoi, kadang ada 0.5% jadi merah. Kalau dia jadi hijau maknanya dia meningkat. Okey, so pergi kat sini, kau turun bawah. Tu bawah tu nampak. Apa yang kau nampak? Nampak muka perempuan ni tu. Lagi nampak apa? Nampaklah muka-muka ni semua. Apa yang saya nak cari kat sini? Apa saya nak cari kat sini? Apa soalan yang baik? Sebab dia blur-blur. Yalah, betul lah. Padahal dia dah tengok yang ini ni. Dia dah tengok yang ini dah nampak. Okey. Dah tahulah tu, tapi apa aku nak cari kat sini cari apa? Turun bawah. Ini namanya apa? US 10 year treasury note. Okey. Turun sini apa? Ni apa? US 10Y. Okay. Kenapa bunyi 10Y? Apa beza dengan ye? Allah, dia singkat-singkat. Kan kesama rupanya. Kesama gitu bunyinya. Yeah. Ini apa? Ini berjalan, ini sedang aktif. Okey, dah nampak yang ini. Apa dia punya counter yang kita perlu perhatikan? Kita perlu lihat kaunter emas kita di sini. Jika dia dalam merah, jadi
hijau. Bila emas jadi hijau, kita nak buat apa? Kita tengok aja. Kau sini kau. Ih, kau ketuk kepala kau ni. Kita kena buy. Tuan-tuan, saya mengajar beberapa orang Pak Haji. Ada yang kalau saya nak cakap pun, alhamdulillah mereka sedikit-sedikit berjaya take profit, berjaya withdraw hari-hari. Alhamdulillah. Bestnya. RM100 dia withdraw, RM240, RM400, RM150. Ada yang seorang ni lagi, hari-hari withdrawnya RM50, RM40. Tapi hari-hari, tak apa tu, saya ada $11 profit, withdraw dapat RM44. Modal berapa ke ni? Modal $30 tu. Dah $30. Kau withdraw berapa? $11. Baru sekali withdraw. Pagi withdraw sekali, petang withdraw sekali, malam withdraw sekali. Alhamdulillah, walaupun kecil. Masya-Allah. Dia seronok macam tu. Saya tak kata saya nak angkat bakul sendiri, tetapi saya lihat saya perlu sebarkan perkara ini, tuan-tuan. Ingat, Allah Ta'ala tidak memberi kamu dalam satu masa perkara yang sama kamu nak. Korbankan satu, maka kamu akan memiliki sesuatu. Kan? Yang nak kaya je, yang nak profit manjang. Kau ingat siapa nak loss? Kasih kau je nak profit, walau tak boleh loss. Gitulah kan. Jadi alamak, Tesla pula keluar. Ni tadi dah hilang pula. Saya refresh balik. Saya kadang-kadang geram juga dengan ni mesti, tapi saya suka tengok. Nampak dia ke merah, dia jadi apa? Hijau. Anak-anak kena buat apa? Kena buy gold. Hilang lagi. Okey, bond jatuh, gold mesti naik. Lagi apa yang naik? Minyak pun naik. Lagi apa yang naik? Nasdaq pun naik. Lagi apa yang naik? SP500 pun naik. Siapa trade global saham, tengok indeks, tengok stok, mama. I sukalah belajar macam ni. Senang katanya. Senang Jangan, tuan-tuan. Cari orang lain, jangan cari saya. Cari saya nanti jadi gila belajar dengan saya. Tak guna. Cari orang lain. InsyaAllah lebih baik pengajaran yang lebih teratur dan lebih sopan. Cuma apa yang saya nak nyatakan di sini adalah, Bapak Joe Biden nak bercakap ke ni? Ini gempak. Dia dah standby. Ini siapa? Now playing. Biden says. Now playing. Semua dah gabra. 4.20 pagi bang. Ini mana punya, ni yang lain. Jangan gabra. Sabar. Bertenang. Okey, perhatikan nanti dalam kumpulan yield untuk Biden. Siapa yang memang seorang gold digger, gold traders macam Pak Su, ada lembu emas kat rumahnya kat Bukit Canggang, tapi dia tak bercakap dengan orang sebab takut kena cukai ataupun dia kena tangkap. Jadi dia simpan aja emas tu kat rumah dia banyak-banyak. Kedek pastinya. Jadi tuan-tuan, itulah mudahkan cara perhalusi ilmiah itu. Kenapa saya kata macam tu? Saya belajar, tuan-tuan. Nak menangis, saya cakap tu serang, nak menangis. Lillahi ta'ala, saya nak menangis sebab saya jumpa orang-orang yang saya tuntut ilmu pada mereka. Bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Saya pernah belajar dalam kebun. Saya pernah belajar dekat dalam ladang jagung jam 2 pagi. Dia suruh harvest. Kamu harvest batas tu, nanti kamu akan belajar. Saya harvest malam-malam. Lillahi ta'ala, saya tak bohong. Saya dapat 1-2 perkara yang hari ni saya bawa. Gitu. Sekenal ini namanya apa? Ini namanya laba raja. Apa laba raja? Leverage. Leverage macam ini rupanya. Macam mana belajar leverage Saya belajar leverage dari mana? Saya belajar leverage macam mana nak jual jagung. Kat situ saya belajar leverage. Pinjam duit kredit kat tiga orang, bagi situ. Lepas tu boleh pinjam capsa, pinjam alung, lepas tu balikkan kat sini, tarik duit kat sini. Asalnya berapa leverage, iaitu kadar pinjaman. Saya belajar daripada saya belajar dekat ladang jagung. Saya tak belajar macam tuan-tuan. Ada cikgu-cikgu yang hebat, yang baik, yang mudah dah sekarang kan. Tempat yang aircon. Leverage 1,500, leverage 1,000, berapa pecahan, berapa boleh margin call, berapa boleh full maximum lot, apa counter nak tekan. Tapi tak payahlah belajar ke situ. Sekarang belajar senang. Kat mana yield? Yield merah tu. Kat mana emas hijau? Buy gold. Terus buy. Senang ke susah? Bezanya, ya Allah. Jadi saya mengambil pendekatan bahawa permudahkan urusan orang, kamu punya urusan insya-Allah pasti mudah. Jangan berkira ke arah itu, tetapi perhatikan ianya ada manfaat. Insya-Allah, tuan-tuan. Saya nampak je macam ni kan.
Tapi memang saya tak ada apa-apa. Nampak macam mana kan? Tak ada Ferrari, tak ada Lamborghini, tak ada apa. Ada macam ni je, ada Maybell je kerjanya. Sabar je lah. Tanah banyak. Lepas beli. Ayuh pak. Subhanallah. Okay, lagi satu mungkin trend sekarang ini di peringkat trader di luar sana lebih sukakan sesuatu yang lebih jelas. Saya tak nafikan. Macam saya kata, saya mengaji, saya belajar dengan cara yang keras. Mungkin trader di luar sana belajar dengan cara yang lebih harmoni kedudukannya, yang synchronize dia punya pergerakan. Dia berbeza-beza. Objektif tetap satu. You take profit, you boleh ambil profit. Macam mana saya belajar nak meletakkan indeks? Saya tak tahu indeks tu macam mana rupanya. Saya tengok banyak digit, 3,000 lebih, 4,000 lebih, 2,000 lebih. Apa pasal banyak nombor ni? Kenapa nombor ni kecil-kecil? Macam mana nak baca ni? Apa fungsi indeks? Indeks apa fungsinya? Satu, indeks adalah pengukur kekuatan kepada mata wang, pengukur kekuatan kepada ekonomi yang paling penting dalam negara. Kalau indeks itu Amerika, dia adalah USD index. Kenapa mesti ada indeks? Kemudian apa tu SP500, Standard & Poor's 500? Macam mana nak letakkan saham di dalam SP500? Apa syarat dia? Berapa nilainya? Berapa banyak tempohnya? Apa kaedahnya? Takkan tu semua saya nak bagi tahu. Rasa tak penting. Yang penting you boleh buat profit tak? Kalau boleh jalan. Sekarang ke arah itu tuan-tuan. Sekarang ke arah itu. Kan, you nak tunjuk satu screenshot yang hebat, tak salah. Itu bukti yang you punya ilmu ampuh, mampu untuk buat profit. Saya tak nafikan. Boleh je, orang boleh ikut, tak ada masalah. Cumanya sekarang ini kita ke arah memudahkan cara. Itu saja, mudahkan cara. Dan saya beritahu, tidak ada benda yang percuma sekarang tuan-tuan. Tidak ada benda yang percuma. Tandas pun 50 sen. Tak, palsu pun tahu. Jadi berpada-padalah. Walau satu huruf yang membantu tuan-tuan untuk profit, pada saya itu lebih hebat daripada satu perkara yang sentiasa acap kali berulang tapi tidak mendapat hasil dan nikmatnya. Berhati-hati. Dan tak salah tuan-tuan profit, tuan-tuan letakkan sedikit untuk upah kepada yang memberi ilmu. Tak salah. Oh, ni apa ni? Alah tu, buat tak tahu pula. Apa benda ni? Pengantor ni tak banyak lah tu. Ada 100 setengah. Tapi 100 setengah nak bayar apa ni? Semalam saya modal $10 tu. Pagi tadi saya dapat 4,200. 420. Saya take profit. Hebat. Dapat $100 atau lebih kurang gitu. Ini untuk apa ni? Ini untuk pengereh. Oh, ini rasuah. Saya gelap macam tu je. Tak adalah tu. Memang saya niat saya nak bagi pada orang yang mengajar saya. Ya, saya berjumpa dengan orang begini. Wow. Bila tak nak saya berjumpa. Dan dia hantar ke rumah. Saya bagi tahu tuan-tuan. Jadi itu nikmat pada seorang tuan guru atau seorang guru. Seharinya sama. Dulu saya pun macam tu. Tak ada beza. Okey, so berbalik kepada kita punya makroekonomi. Kita pada minggu ini memandangkan kita dah pun melihat keseluruhan perjalanan dalam seminggu, dan apa yang perlu kita fokus adalah tentang Pak Bidin kita yang paling utama. Tidak dinyatakan apa saja digest di sini kerana ia belum berlangsung, ya. InsyaAllah 4.30 pagi atau 4.20 pagi nanti di penghujung perdagangan New York Wall Street, kan, di penghujung sebab dia habis pukul 5 pagi, hujung-hujung, masa tu market akan ding 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 ding. Sesiapa yang trade betul-betul ataupun mengikuti perkembangan New York ini, Wall Street untuk tamat, dia akan ada dua bentuk peristiwa yang kerap berlaku. Opening dia dan penutup dia. Market dalam keadaan yang rancak seketika, macam orang melelong sesuatu, dan Pak Bidin berada di waktu tersebut. Jadi kalau rasanya ragu-ragu, market volatile, tak apalah, tenanglah dulu, jangan dikejar-kejar sangat. Biar dia flow, ambilkan napeh kata orang tu, bagi dia flow perlahan, ataupun biarkan selesai market itu. Kita buka hari baru besok, insyaAllah lembarannya hari Jumaat. Dan hari Jumaat kita faham kita ada data yang cukup besar NFP ini. Jadi jika masih lagi merasa ragu-ragu ataupun kurang yakin tentang pilihan untuk membeli atau menjual dalam sesuatu kaunter, kena ingat NFP ni dia ada 3 kaunter yang sangat terkesan. Pertama Euro US Dollar, yang kedua USD JPY, dan yang ketiga adalah kaunter emas. 3 ini sangat kuat kesannya. Jika dalam segi sudut kaunter indeks, dia memberi kesan kepada USD index yang sangat kuat. Dia memberi kesan kepada USD yield macam yang kita nampak di sini, sangat juga kuat. Dia merah lagi, bermakna kita buy gold. Kita tengok balik kat stock index, yelah
kita buy gold lagi. Kita sell. Ya, apa nak buat? Okey, susah ke? Tak susah tuan-tuan. Okey, dan apa lagi yang perlu kita fikirkan jika kita dah nampak counter ini, 3 counter currency utama iaitu dolar, euro, dolar, USD JPY dan juga counter EXAU USD ataupun counter gold. Itu sangat-sangat mengejakulasikan counter untuk NFP. Jadi tuan-tuan, bila membuat, tak semestinya nak trade yang itu. Kalau tuan-tuan selesa dengan currency lain, Euro GBP ke USD JPY, CAD JPY pun saya tak marah. Itu masing-masing punya selesa. Betul. Cuma inilah currency penting yang akan memberi kesan. Sebab the most traded currency in the world yang mula-mula sekali adalah dolar. The second option, the biggest, is euro. The third one is Japanese yen. Nampak tak saya sebut automatik dalam NFP, ketiga-tiga ini akan merangsang. Saya tak kata AUD tak bagus, saya tak kata CAD tak bagus. Bagus tuan-tuan. Tapi top 3 ni automatik dah ada dalam NFP. This counter currency akan volatile seketika terhadap rangsangan keputusan NFP. Jadi kita pun recommend yang itulah untuk NFP sebenarnya. Jadi jika sesuai kan. Okey, tapi tak apa. Selesa masing-masing sebab masing-masing dah ada preparation di peringkat awal untuk pilihan-pilihan tertentu. Okey, jadi saya rasa untuk minggu ni dah selesai. Kita dah nampakkan perjalanan untuk pilihan dan mengapa kita titik beratkan Biden speak. Perhatikan, saya ulang kembali lagi, ini berkenaan dengan penambahan rangsangan keuangan ataupun fiscal stimulus, pandemic fiscal stimulus itu yang sebelum ini passes ataupun diluluskan sebanyak 1.9 trilion, tetapi pentadbiran Biden ingin menambah bagi merancangkan infrastruktur perkembangan ekonomi sekarang, di mana jumlahnya ini melepasi daripada sasaran manifesto beliau semasa di PRU yang lepas, iaitu 1.9 trilion, dan beliau memberikan gambaran untuk melepasi sama ada 2 trilion atau 3 trilion. Jika figure ini benar, memang disampaikan pada malam ini, dan macam mana cara Biden nak collect balik ni melalui kenaikan cukai, terutama cukai business tax, cukai economic global tax, corporate tax, atau mungkin domestic retail tax yang terkait. Yang besar ini, insya-Allah dia akan menambah nilai demand terhadap dolar Amerika. So the best pilihan memang kita recommend buy dolar Amerika. Buy dolar Amerika buat setakat ni lah. Untuk setakat ni. Kita tunggulah awal pagi. Okay, walaupun dia naik perpuluhan 1 daripada 1.9, jadi dia genapkan lah. Okey, jadi 2. Okey, pun perkara yang baik. Pun dah boleh menyuntik dolar 1, dan yang penting macam mana cara dia nak tampung. Dia kata dia berkait dengan teks yang dinaikkan, cukup, insya-Allah dia dah mengapungkan dolar tinggi. Wow. Walaupun dengan perpuluhan 1 je. Dia tambah, dan tambahan itu ada terkait dengan kenaikan cukai, terutama business tax. Business tax tuan-tuan, banyak orang Amerika ni yang tak boleh nak elak. So jangan terkejut jika barang Amerika lepas ni ngarut-ngarut harganya kan, made in USA. Alamak, bangga tapi harganya tak masuk akal. Okey, kembali pada Pak Su. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Fitri Hakim terjawab berkenaan dengan stimulus package pada hari ni. Dia tanya berkenaan dengan tu. Kebetulan pula cikgu pun dah bagi panjang lebar, dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah pun menyumbang bintang, mana yang telah share dan like, dan jangan lupa untuk singgah ke YouTube channel CTC FM, di mana semua segmen bermula daripada awal sampailah ke penghujung, segmen yang terkini semua berada di sana. Okey cikgu, sebelum kita berakhir, kata-kata akhir daripada cikgu. Majulah sukan negara. Sukan sukan ada basikal je. Basikal badminton. Baik tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih atas sokongan selama ini pada saya dan segmen Jalur Fundamental, dan juga sehingga ke saat ini kita mampu untuk ke udara. Mudah-mudahan ada rezeki dan waktu yang sama dia akan datang, mungkin dia akan jadi bertambah baik, dan saya doakan semua di luar sana sentiasa dalam keadaan yang
profitable, tak kira berapa jumlah amount anda, tak kira berapa jumlah take profit anda, tak kira berapa jumlah kemampuan anda, asalkan saja ia take profit, ambil dan nikmatilah, insya-Allah. Terima kasih. Okey, dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Saya Boboy dan juga Cikgu mohon mengundurkan diri. Esok jangan lupa bersama dengan Evolusi Global apa? Saham Global. Okey, bersama dengan Alfisal ataupun Abah